بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهداه ومن به مقتدى وبعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir seluruh alam. Allah dengan makna dia sahaja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan, yang mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik, yang layak diperhambakan diri, diibadatkan kepadanya. Semuanya termasuk dalam perkataan Allah. Disebut lafzul jalalah, lafaz yang paling hebat, yang paling besar maknanya, yang tak mampu diterjemah dengan bahasa-bahasa lain. Walaupun orang cuba terjemah Tuhan dalam bahasa Melayu, Dewata Murialada dalam bahasa Sanskrit, God dalam bahasa orang Eropah, Hudaya dalam bahasa Parsi, semuanya tidak mencapai maksud perkataan Allah. Allah ini merangkumi segala sifat sempurna dan nama-nama al-asma'ul husna. Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini. Bukan sahaja dia menjadikan alam, dia mentadbirkan alam dengan peraturan-peraturannya, dengan hukum syariatnya. Bagi manusia ada perkara yang ditetapkan oleh Allah, halal dan haram, perkara rukun-rukun dalam ajaran Islam, akidah, syariat dan akhlak. Ada perkara yang boleh dipikir oleh akal di atas dasar yang umum. Ada perkara yang didiamkan, yang dibenarkan manusia menggunakan akal. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang rahmatnya tidak terhingga kepada semua hamba-hambanya, yang Islam, yang bukan Islam, binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain, termasuk rahmat di atas dunia yang sedikit ini. Disebut dalam hadis, sekiranya dunia ini sebesar harga sayap nyamuk, Allah Ta'ala tak beri rahmat kepada
orang yang bukan Islam. Tapi rahmat Allah sangat luas. Hukumnya adil. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bersifat rahmat. Malik Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan, hari kiamat. Mengikut ad-din, mengikut sejauh mana manusia mengikut ajaran Islam. Akan dibicarakan pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau sahaja kami sembah. Akan engkau sahaja kami meminta pertolongan. Kita minta Allah Ta'ala tolong kita. Setelah kita memuja dengan nama-nama yang paling hebat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang paling besar, Al-Asma'ul Husna. 3 nama ini. Kalangan nama-nama yang banyak, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang paling dahulu. Kita puji dia, mengaku dia yang memiliki segala kerajaan dunia dan akhirat. Semua kerajaan yang ada di atas dunia ini habuk yang halus saja. Dunia pun habuk yang halus. Apa dia kerajaan yang ada di atas dunia? Habuk yang halus. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mesti mengikut ad-din, iaitulah Islam. Inna ad-dina indallahi Islam. Akan dibicarakan sama ada ikut Islam ataupun tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita merendah diri, akan engkau kami sembah, akan engkau kami minta tolong. Minta tolong apa? Perkara yang sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang betul. Minta hidayah. Hidayah ada beberapa jenis hidayah. Hidayatul fitrah, hidayatul hawas, hidayatul aqal, hidayatul din. Ada 4 jenis hidayah. Hidayatul hawas, hidayatul fitrah, ialah hidayah mengikut sifat semula jadi. Naluri sifat semula jadi. Ada makhluk yang ada nyawa, ada nafas. Ada makhluk yang tak ada nyawa, tak ada nafas hidupnya. Ada makhluk yang hidup atas darat, hidup dalam laut, air masin, air tawar. Tumbuh-tumbuhan hidup di kawasan masing-masing, tempat masing-masing. Kalau pindah tempat lain, dia tak tumbuh, tak boleh hidup. Manusia ada sifat-sifatnya, binatang ada sifat-sifatnya, mengikut sifat semula jadi. Ini ada pada semua makhluk. Hidayatul hawas, petunjuk dari segi perasaan, rasa sakit, rasa lapar, rasa sedih, rasa suka, rasa marah. Sifat ini ada pada manusia, ada pada binatang. Ada pada orang tua, ada pada kanak-kanak yang baru dia lahirkan. Bila menangis, bila lapar dia menangis. Sakit dia menangis, tak kerti nak beritahu. Ini hidayatul hawas. Ketika hidayatul akal, petunjuk mengikut akal. Ini ada pada manusia, tak ada pada binatang. Tak ada pada budak-budak yang belum balik, yang kecil. Pada binatang pun tak ada hidayatul akal. Oleh kerana manusia itu ditaklifkan dengan perintah Allah Ta'ala. Halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Tidak macam binatang. Kerana mereka ada akal. Hidayatul din. Yang kita minta tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ialah hidayatul din. Mengikut petunjuk ad-din, petunjuk agama. Ad-din itu ditafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran ditafsirkan oleh Quran sendiri. Ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh para ulama yang dahulu dan kemudian. Di sana ada ayat yang Quran tafsirkan. Di antaranya as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ke atas mereka. Ditafsirkan lagi, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang Engkau beri nikmat itu ialah an-nabiyyin, as-siddiqin, orang yang benar, yang percaya, yang benar, bukan bohong. Asy-syuhada, mereka yang mati syahid. As-salihin, orang yang saleh. Itu mereka yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Yang kita kena ikut mereka itu. Kena ikut Nabi-Nabi. Ikut siddiqin, orang yang ikut Nabi, yang setia dengan Nabi. Ikut orang yang berjuang, yang mati syahid. Ikut orang yang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang diberkahi ke atas mereka. Ditafsirkan qauman ghadiballahu 'alaihim. Kaum yang Tuhan murka atas mereka, orang Yahudi. Dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Kenapa Yahudi dimurka oleh Allah al-maghdubi 'alaihim? Kerana mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu berkenaan dengan Islam. Tahu zahir Nabi akhir zaman, tapi tak ikut. Contohnya, maka kalau ada orang Islam yang tahu, yang reti, yang alim, tapi tak ikut, ini al-maghdubi 'alaihim. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang tahu tapi tak ikut. Sangat bahaya. Golongan orientalis yang mengarang buku, mengarang banyak buku tentang Islam. Baca-bacalah. Tapi mereka tak beriman. Ini jaga al-maghdubi 'alaihim. Walaupun fikiran dia tu molek, ada racun di dalamnya. Sudah ikhlas. Ini sangat bahaya. Waladdallin, dan yang sesat, yang tak tahu apa. Yang sesat tak tahu apa. Berasa betul, tapi tak betul. Dia berasa dia betul. Berasa dia benar. Tapi tak benar kerana tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Ini bahaya. Banyak orang-orang kita ni dengar orang yang sedap cakap. Yang sedap menulis. Yang sedap kelola. Ilmu tak ada. Ikut. Ini sesat. Khususnya mereka yang jahil murakab. Jahil merakab yang tak tahu, dia tak tahu. Ada orang yang tahu, dia tak tahu, dia belajar. Ada orang yang tak tahu, dia tidak tahu. Ini banyak dalam masyarakat. Tapi tunjuk pandai, tunjuk erti. Cakap agama supaya dia tak erti. Ini bahaya. Kita minta Tuhan lindungkan kita daripada puak-puak al-maghdum ad-dhalin. Kelahiran berbagai mazhab dan firqah. Mazhab ialah aliran pemikiran. Firqah ialah kumpulan-kumpulan. Dalam aspek akidah, dalam perkara beriman, rukun iman, perkara iman, akidah, percayaan, syariat, hukum hakam, dan tasawuf, termasuk tasawuf. Ada mazhab, ada pandangan, ada kumpulan. Akidah ada mazhab dia, syariat ada mazhab dia, tasawuf ada tarikat dia. Tasawuf disebut tarikat. Itu mazhab lah. Pandangan yang berbeza dalam tasawuf. Dan siasah, politik. Dalam politik Islam, ada pandangan yang berbeza. Ada sunnah, ada khawarij, ada syiah. Ini mazhab politik. Akidah, ada sunnah,
ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ini mazhab akidah. Fiqh ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Itsna Asyariyah, Zaidiyah. Ini fiqh. Ibadiyah, ada fiqh. Mazhab fiqh di tengah masyarakat Islam merupakan fenomena, satu perkembangan, satu keadaan, satu suasana yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu Islam yang dicampur pula dengan kejahilan agama. Berlaku dengan sebab perkembangan ilmu Islam, khususnya dalam perkara furu', perkara cabang, perkara rukun tak khilaf. Rukun Islam 5 perkara: mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, tak ada khilaf. Rukun 6 perkara tak ada khilaf. Rukun akhlak baik buruk tak ada khilaf. Tetapi di sana ada perkara cabang. Semayang tak ada kunut, tak ada kunut. Bismillah tak ada bismillah. Nak jamak qasar bagaimana? Ini porong cabang. Akidah ada khilaf juga. Ada salaf, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada Wahabi di zaman mutaakhir ini. Ini mazhab akidah. Ini perkara cabang. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ini perkara cabang. Berlaku dalam masyarakat Islam. Dan berlaku pula golongan nasionalis, sosialis, komunis. Ini zaman mutaakhir. Teori-teori moden. Ini berlaku. Dengan sebab berlaku perubahan. Dalam masalah fiqh, kerana sahabat-sahabat Nabi dihantar ke wilayah-wilayah yang banyak. Ada sahabat yang duduk di Yaman, sahabat yang duduk di Taif, yang duduk di Mekah, duduk di macam-macam wilayah. Zaman Nabi ni. Zaman itu tidak ada telefon, tak ada wireless, tak ada alat perhubungan. Bila berlaku satu perkara, kadang-kadang Nabi baca kuat bismillah. Kadang-kadang tak dengar Nabi baca bismillah, dia baca kedok. Maka timbul khilaf dalam masalah bismillah. Ada ke tak ada dalam Fatihah? Ini masalah cabang. Semayang belaka. Jangan kata ni tak betul, ni salah. Jangan. Ini masalah furu'. Dalam masalah qiraat, baca Quran. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Famsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ada qira'ah wa arjulakum. Ada qira'ah wa arjulikum. Jumhur ulama membaca dengan wa arjulakum. Sapulah kepala kamu dan basuh kaki kamu. Kalau baca bagi datang. Kalau baca wa arjulikum, sapu kepala kamu dan sapu kaki kamu. Sapu kaki tak basuh. Ini berlaku khilaf. Semayang belaka. Kita duduk biasa mazhab Syafi'i. Biasa mazhab Pak. Kita basuhlah kaki. Ada puak yang pakai sapu kaki. Ini termasuk furu'. Semayang. Tapi oleh kerana dah belajar agama, mu sesat. Kelahi. Ini timbul masalah-masalah khilaf kalangan para sahabat. Kadang-kadang berlaku hukum nasakh. Dibatalkan hukum. Mula-mula boleh, lepas tu Nabi kata tak boleh. Masa Nabi kata tak boleh tu, dia tak ada di Madinah. Dia duduk di Taif. Dia duduk di Yaman. Dia tak tahu. Dia pakai hukum pada masa yang belum dinasahkan. Ini timbul khilaf mazhab-mazhab. Kemudian bercelaru pemikiran. Masuk penjajah, bawa macam-macam fikiran. Semayang. Puasa. Politik tak ada dalam Islam. Ada jadi komunis, jadi sosialis, jadi macam-macam. Hak jadi kapitalis pula makan riba. Sebab dia tahu semayang, puasa, zakat, haji, buat umrah, hajat, makan riba.
Pasal apa dia tak tahu bab muamalat? Dia ingat agama ni sembahyang, puasa, zakat, haji, bab niaga tak ada dalam Islam, ikut suka kita lah. Ini. Ada orang yang menganut ajaran komunis. Masuk hutang. Berjuang komunis. Semangat terawih tak tinggal. Maya terawih berjuang komunis. Komunis tak percaya ke Tuhan. Dia tak tahu ni. Kerana kejahilannya. Pada Karl Marx yang mabuk ajaran komunis itu, Tuhan tak ada. Ini sesat. Tapi juga komunis ni bela orang miskin, bela orang miskin. Bak tu saja. Dia tak tahu akidahnya, tak percaya pada Tuhan. Ekonominya bela orang miskin. Ini jadi celaru. Timbulnya bercelaru dalam masyarakat Islam. Dicampur pula dengan kejahilan agama, jahil bab agama, yang ikut serta dalam perbahasan oleh kalangan yang bukan ahlinya. Bukan ulama, bahas pula. Dia tak mengajar agama, pakai hukum akal. Bahas sama sendiri. Bila bahas sama sendiri, jadi kacau. Jangankan perkara yang halus, perkara yang kasar sudahlah. Bila timbul ayat tayamum, barang siapa yang ada tak ada hadas kecil, ada hadas besar, tak ada air, boleh tayamum dengan debu. Dua orang sahabat musafir berlaku hadas besar, diatur oleh Allah Ta'ala begitu. Aku mimpi semalam kena mandi wajib. Air tak ada nak mana. Kata orang ni, tayamum biasalah. Sapu tangan, sapu muka. Tangan dua siku. Hak tu kata kena guling dalam debu. Guling dalam debu. Dah mandi. Gitulah. Balik berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi menerangkan yang sebenar ini. Ini berlakunya khilaf dalam masalah hukum. Fitnah yang menguji umat Islam dan aspek yang asing berprinsip akidah Islamiah yang beristiqamah. Kadang-kadang musuh-musuh Islam, Yahudi dan Kristian, yang pura-pura masuk Islam nak menyesatkan orang Islam, selewengkan orang Islam. Dia boleh bahasa Arab, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, tapi dia bukan Islam. Tujuannya dia masuk kampung orang Islam yang tak tahu Quran, tak tahu apa, dia tahu Quran, tapi dia tak beriman. Dia heret orang kampung yang tak tahu ni kepada ajaran sesat. Ini berlaku sembahyang batin, puasa batin ni. Ini disesatkan oleh orang bukan Islam yang masuk dalam masyarakat Islam untuk menyesatkan orang Islam. Khususnya apabila jatuh Parsi dan Rom. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila tidak ada harapan lagi untuk melawan Islam dengan arkan tentera, kalah. Nak perang kalah. Macam mana nak lawan Islam? Lawan dari dalam. Lalu mereka menyamar. Mereka ni cerdik, bijak, bahasa Arab, boleh baca Quran. Masuk ke kampung, masuk orang Badi yang tak tahu kala ni. Lalu dia mengajar, orang tengok dia ni boleh Quran, boleh apa. Lepas tu dia masuk sikit-sikit ajaran menyeleweng daripada Islam. Ni timbulnya ajaran sesat. Mula-mula jadi tak imam dulu. Orang apa ikut baca sedap. Oh sedap baca ni. Lama-lama kalau dalam siapa hakikat tinggi martabat, pakai niat aja sembahyang. Tak payah sembahyang. Orang apa ikut dia. Dah tinggi dah martabat. Bila sembahyang pakai hakikat, bila makan tak pakai hakikat. Dia makan bergegas asal makan, pakai niat makan. Ini sembahyang tak ikut Nabi, puasa tak ikut Nabi lagi. Timbulnya ajaran sesat. Musuh-musuh Islam masuk dalam masyarakat Islam. Kita akan baca semua. Walaupun berlaku beberapa kekhilafan di peringkat generasi awal umat Islam, namun pegangan mereka masih kukuh kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber asal kepada ajaran Islam, adalah petunjuk yang menyelamatkan umat Islam daripada terjebak ke dalam kancah penyelewengan akidah yang ketara.
Walaupun orang Islam berbaloh dalam perkara porong, perkara cabang, tapi tak baloh dari segi pergaulan mereka. Bahkan ulama-ulama ni berguru. Begitu juga dengan kewujudan generasi as-salafus salih. Generasi awal umat Islam. Tahun 1 hingga 300 Hijrah. As-salafus salih. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tabi'in. Zaman sehingga 300 Hijrah. Yang berakidah unggul dan dijalin ikatan ukhuwah Islamiyah yang diutamakan daripada ikatan yang lain sehingga tidak berjaya digugat oleh cabaran dalaman dan luaran. Walaupun mereka berkhilaf mazhabnya, bahkan berguru dan bermurid dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan ada ikhtilaf ala berazab berbeza pendapat yang tidak memecahkan ahlul qiblah, orang yang sama-sama menghadap kiblat. Imam Abu Hanifah, ulama mazhab yang pertama. Mazhab ni bukan empat mazhab. Sahabat-sahabat ada mazhab dia. Mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Az-Zubair. Ini ulama-ulama sahabat, pemuda-pemuda sahabat, ada mazhab dia. Zaman tabi'in, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Ini dulu pada mazhab 4 lagi ada mazhab. Sa'id bin Musayyab, Sufyanus Thawri, Abu Thawr. Ini mazhab ulama-ulama yang mujtahid. Mazhab Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, mazhab Qatadah. Ini ulama tabi'in. Mazhab Hasan al-Basri. Ini ulama tabi'in yang sempat dengan sahabat-sahabat. Mereka berkhilaf, tak kelahi antara satu sama lain. Bahkan ada mazhab-mazhab ini yang pelik pandangan dia. Pelik. Kita tak boleh pakar. Tapi ijtihad dia, so, di luar daripada mazhab Pak, pelik. Tak boleh pakar. Ibn Sirin. Ibn Sirin ni ialah seorang alim dalam takbir mimpi. Boleh pakar takbir mimpi je. Bab fiqh ulama tak pakar dia. Ibn Sirin. Qatadah alim dalam fiqh. Hasan Basri alim dalam bab fiqh. Ini semasa. Qatadah, Hasan Basri, Ibn Sirin semasa. Ibn Sirin bijak takbir mimpi. Ada seorang berjumpa Ibn Sirin. Wahai Syekh, saya mimpi semalam. Saya tengok seekor ayam catuk telang mutiara. Telang-telang dia tubik berok besar, jadi besar. Lepas tu dia telang mutiara pula, telang-telang tubik serupaya je. Lepas tu dia telang mutiara pula, tubik kalau kecil je. Apa makna ni? Ibn Sirin kata, ini pandai dia takbir mimpi. Tuhan beri ke dia. Mutiara yang pertama tu dia catuk besar, itu Hasan Basri. Kawan aku Hasan Basri. Mazhab dia masyhur, orang pakar. Mazhab dia masyhur. Hak catuk mutiara tubik macam tuda tu, ini Qatadah, kawan aku. Mazhab dia macam tuda juga. Hak dia catuk mutiara tubik halus tu aku dia. Aku tu. Mazhab aku orang tak ikut dia. Pandangan dia. Dia tak baloh antara satu sama lain. Tak menyesatkan antara satu sama lain. Abu Hanifah, ada murid dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf. Ini murid pada Abu Hanifah. Pandangan dia lain dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tak marah. Abu Hasan Asy-Syaibani lain. Imam Syafi'i berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mazhab Hanafi, pergi ke Iraq belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Guru pada Abu Hanifah dah mati dah, tak ada lagi.
dan belajar dengan murid pada Abu Hanifah Muhammad bin As-Syaibani. Mazhab Hanafi kata kunut tak ada dalam sembahyang subuh. Kunut ni bila berlaku darurat baru baca kunut. Syafi'i kata dok kunut sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Imam Syafi'i pergi ke Iraq, suruh dia jadi tu imam sembahyang subuh. Tiba-tiba Imam Syafi'i tak baca kunut, tak sujud sahwi. Syafi'i tak baca kunut, tak sujud sahwi. Kau tanya dia pasal apa? Mung tak baca kunut, tak sujud sahwi. Menghormati Abu Hanifah. Menghormati Abu Hanifah. Dan bukan cabang. Hak rendah-rendah ni dak. Kena kunut. Salah mudah kunut ni. Siapa gomo kes ni. Lebih daripada imam mazhab lagi dia ni. Ini. Kemudian Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia. Ada pandangan Syafi'i lain pada Imam Malik. Berbeza. Syafi'i pendapat begini, Malik kata begini. Contoh mudah Allahu Akbar, letak tangan sini. Imam Malik Allahu Akbar, tangan bakal lepas. Tak ubus sini. Khilaf benda-benda begini saja. Dan banyak perkara lain. Khilaf antara Malik dengan Syafi'i. Syafi'i murid pada Imam Malik. Lalu orang beritahu, ngacung ke Imam Malik. Apalah Syafi'i anak muridmu ni. Beri pandangan begini lain pada Imam. Oh, dia alim. Anak murid aku yang alim. Boleh jadi pendapat aku betul. Aku kata betul, dia salah. Pendapat dia aku kata salah, boleh jadi betul. Semua cakap-cakap manusia lain pada nas diterima dan ditolak ila sahib hadzal qabri. Dia Imam Malik ni duduk di Madinah mengajar dalam masjid Nabi. Malaikat orang yang duduk dalam kubur ni tunjuk ke kubur Nabi. Kalau hak dalam kubur ni bercakap tak boleh kalau ada nas dalam Quran, dalam hadis. Tapi kalau aku berijtihad, orang boleh terima, boleh tolak. Imam Syafi'i pula dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad murid pada Imam Syafi'i. Anak murid dia Imam Muhammad bin Hanbal. Mazhab Hanbali itu murid Imam Syafi'i. Syafi'i guru dia. Dalam masalah orang tinggal semayang, Imam Ahmad bin Hanbal kata, orang tinggal semayang terus jadi kafir. Kerana hadis, man taraka as-salata faqad kafara jiharan. Barang siapa yang tinggal semayang jadi kufur yang nyata. Imam Syafi'i kata kufur tu dia menafikan semayang tu wajib boleh jadi kufur. Kalau tak nafi semayang tu wajib tak jadi kufur, dosa besar saja, kata Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal kata tak. Nabi kata kafir lah. Syafi'i kata dosa besar. Orang tinggal semayang ni dosa besar. Selagi dia kata semayang tu wajib, kecuali dia kata semayang tu tak wajib, oh jadi kafir. Ini khilaf dalam masalah pemahaman. Dalilnya Nabi tak hukum hudud dan sebagainya terhadap mereka yang tinggal semayang, tak masuk dalam hukuman hudud yang dinaskan. Ini tak lain lagi, nyata begitu. Imam Ahmad kata dok jadi kafir. Syafi'i tanya Imam Ahmad, wahai Ahmad, kalau mu kata orang tinggal semayang jadi kafir, dia nak semayang mana? Dah dia kafir. Nak masuk Islam macam mana? Cara nak masuk Islam. Ahmad kata, dia semayang mula. Semayang mula orang kafir tak sah semayang. Tak sah semayang orang kafir. Dia semayang tak sah semayang dia. Macam mana nak jadi? Ahmad tadi nak jawab. Ini hujah antara imam-imam mazhab. Mereka tidak kelahi antara satu sama lain. Hak kelahi ni, hak ilmu-ilmu sikit ni. Kalau kita buah air dalam botol, kalau air tu penuh, kita kocok tak apa kuat. Kalau air tu sikitnya kuat mana bening. Tu dia. Kena faham. Ini kita tahu kematangan seseorang dalam ilmunya.
Kalau hak banyak kocok tu loceng jawab dia. Loceng. Locengnya bunyi kuat apa tu dengar-dengar. Tengok dia punya hak tukang pukul dalam tu haluh dia. Tak pada benda. Ini. Dia nak membesarkan diri dia, kocok kuat-kuat. Ini dia. Ulama zaman dahulu tidak berkelahi dalam perkara cabang. Perkara asas pertahan. Ini kena faham. Perkembangan mutaakhir apabila musuh Islam menentang Islam dari luar dan dalam, sehingga melibatkan aspek akidah melalui serangan kepahaman, telah memberi kesan yang berbahaya, sama ada di kalangan mazhab dan firqah yang lama ditumbuhkan. Firqah zaman dulu, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah. Ini sangat bahaya. Mazhab falsafah menggunakan akal dalam perkara ketuhanan. Perkara ketuhanan, akal tak mampu nak fikir, dia guna akal, jadi sesat. Perkara Tuhan ni kita tak mampu nak fikir dengan akal kita. Perkara makhluk pun tak mampu nak fikir perkara makhluk. Contohnya elektrik. Cukuplah dalil elektrik apa ada, lampu nyala. Cukup. Nak tahu dalil lebih-lebih, ambil pisau, belah wayar, jamuh ke tangan. Ada tak elektrik? Mampu situ jawab dia. Itu dia. Jangan. Itu kena faham. Atau ada logik moden di zaman penjajahan yang dilahirkan oleh fahaman al-ilmaniyah, sekularisme, Kristian. Kristian memisahkan urusan agama dengan dunia, menyebabkan lahirnya ideologi dalam kehidupan dunia yang dibawa masuk oleh penjajah ke dalam masyarakat Islam, dan ada yang disalurkan dengan jenama Islam pula, buah nama Islam pula, Islam liberal, sosialisme Islam, komunis Islam, buah nama Islam dalam ideologi ini telah mewujudkan fenomena keadaan baru yang lebih mempengaruhi dan membahayakan akidah. Saya tonjolkan kemuka kajian secara ringkas ini. Saya pendek. Dengan pengajian bacaan muzakarah dan setelah beristikharah di hadapan Allah, bagi melakukan kajian yang sukar, payah dan berbelit-belit kerana membaca kitab-kitab yang dikarang oleh kalangan-kalangan mereka. Berbelit-belit untuk menjadi tatapan dalam bab akidah, agar punya akidah dapat dipelihara dengan sebaiknya walaupun apa bentuk cabaran yang dihadapi, kerana gerakan islah, membaiki dan tajdid membaharu dalam perkara akidah itu menyelamatkan kita dalam bentuk dan ulasan yang berbeza mengikut perubahan masa, tempat, situasi dan realiti. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah, ilmu yang manfaat untuk jelaskan ini dan seterusnya dan sekian. Wallahu a'lam.